Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adik Mas Syahrum. Berita utama 24 Safar. Kemudahan PPN hanya untuk yang lengkap vaksinasi. Juga kontena warga asing jadi sarang pelacuran. Jabatan Kesihatan Melaka mengakui wujud kekeliruan dalam kenyataan awal yang dikeluarkan pihaknya semalam berkaitan video tular mengenai remaja lelaki yang rebah di kawasan parkir kereta sebuah pusat pemberian vaksin PPV di negeri itu. Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Rusdi Abdul Rahman berkata kekeliruan itu timbul apabila ada dua kejadian yang hampir sama dan berlaku di tempat sama iaitu PPV Encore Klebang semalam. Katanya kes pertama membabitkan remaja berumur 13 tahun dari sebuah sekolah menengah di Melaka. Semasa proses vaksinasi, remaja ini sangat gemetar tetapi tiada sebarang kesan sampingan yang dilihat sejurus selepas vaksinasi atau sepanjang tempoh pemerhatian. Dalam perjalanan ke kawasan parkir kenderaan, remaja ini secara tiba-tiba lemah dan rebah sehingga perlu dipapah oleh ahli keluarga masuk semula ke PPV. Pemeriksaan mendapati keadaan remaja itu stabil dengan tanda tekanan darah, nadi dan paras oksigen dalam darah adalah normal. Selepas 30 minit, keadaannya stabil dan dibenarkan pulang. Remaja tersebut tidur awal sebelum hari kejadian, telah mengambil sarapan pagi dan tidak mempunyai sebarang masalah kesihatan atau alahan sebelum ini. Kes kedua membabitkan seorang remaja berumur 12 tahun. Semasa proses vaksinasi, remaja itu dilihat gemetar tetapi tiada sebarang kesan sampingan sepanjang proses vaksinasi dan tempoh pemerhatian. Namun, apabila keluar dari bangunan PPV, remaja ini mengadu sakit kepala dan kemudian lemah sebelum dibawa masuk semula ke PPV. Remaja kedua ini tidur lewat iaitu pada 2 pagi. Selain itu, beliau juga tidak berselera makan dan hanya makan sesudu nasi lemak pada pagi itu. Jabatan Kesihatan Kedah JKN menafikan seorang pelajar perempuan di Baling meninggal dunia akibat suntikan vaksin COVID-19. Pengarahnya Dr. Uthman Warijo berkata JKN Kedah sudah membuat siasatan segera mengenai perkara itu dan mendapati dakwaan berkenaan tidak benar. Hasil siasatan mendapati Al-Irham merupakan lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM dan bukan lagi pelajar sekolah. Al-Irham telah menerima satu dos suntikan vaksin COVID-19 pada 5 September lalu di PPV Dewan Tun Abdul Razak Baling. Namun, gadis terbabit mengadu sakit perut pada 19 September dan diberi rawatan di Hospital Baling. Namun, selepas 20 hari divaksin, iaitu pada 25 September, gadis itu dibawa ke Hospital Baling kerana tidak sedarkan diri. Dr. Uthman berkata tahap kesihatan gadis itu merosot teruk, kemudian disahkan meninggal dunia. Jenazah kemudiannya dibawa ke Hospital Sultan Bahiyah untuk bedah siasat. Katanya hasil bedah siasat mendapati Al-Irham meninggal dunia disebabkan ruptured thoracic aneurysm dan tiada kaitan dengan suntikan vaksin COVID-19. Laporan penuh bedah siasat sedang disediakan. Baru-baru ini tular berita di media sosial berkaitan seorang pelajar perempuan di Baling meninggal dunia selepas menerima suntikan vaksin COVID-19. Semua kemudahan diumumkan melalui Pelan Pemulihan Negara PPN dilaksanakan bersama syarat vaksinasi lengkap bagi setiap fasa. Menteri Kesihatan Khadijah Murni Abu Bakar berkata keputusan itu mengambil kira perkembangan terkini peralihan fasa PPN di kebanyakan negeri dan dominasi varian Delta dalam kalangan varian baharu COVID-19 yang dikesan di dalam negara. Katanya mesyuarat jemaah menteri hari ini bersetuju setiap kemudahan yang diumumkan sebelum ini dilaksanakan dengan syarat vaksinasi lengkap kekal bagi semua fasa PPN. Bagi individu yang tidak boleh divaksin atas sebab kesihatan, mereka perlu mengemukakan maklumat kesihatan yang disahkan Pegawai Perubatan. Khairi berkata perincian mengenai SOP fasa PPN akan diumumkan Majlis Keselamatan Negara MKN dalam masa terdekat. Keputusan itu dibuat selepas mengambil kira keselamatan nyawa rakyat, mengukuhkan sistem kesihatan awam negara, melancarkan pembukaan semula ekonomi dan memastikan usaha kerajaan memulakan proses peralihan ke fasa endemik dilakukan dengan selamat.
Tegasnya langkah pembukaan semula sektor sosial dan ekonomi di dalam negara mesti dilakukan dengan berhati-hati dan selamat. Pada 8 Ogos dan 15 Ogos 2021, kerajaan mengumumkan kemudahan sektor sosial dan ekonomi hanya bagi individu yang sudah menerima vaksinasi lengkap. Polis Kedah mengenal pasti 2 lokasi di Langkawi menjadi tempat pendaratan pendatang asing tanpa izin parti. Ketua Polis Kedah, Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata Pantai Teluk Nibong dan Pantai Pasir Tengkorak dikesan sebagai pintu kemasukan warga asing kerana kedudukannya 5 km dari sempadan dan hanya mengambil masa 15 minit perjalanan dari Satun, Thailand. Menurut beliau, lokasi terbabit terpencil, sunyi dan jauh dari penempatan penduduk dikesan menjadi laluan kemasukan parti. Selepas pembukaan Langkawi bagi projek Rintis Gelembung Pelancongan 16 September lalu dan pembukaan semula semua sektor perniagaan di pulau itu, menyebabkan ramai pekerja asing dari Thailand dan Indonesia yang kembali ke negara asal memasuki kembali negara ini. Katanya tidak mustahil rakyat dari negara jiran menyusup masuk ke negara ini untuk bekerja disebabkan pagar keselamatan negara masih ditutup akibat pandemik COVID-19. Dan sebagainya, restoran akan buka dan mereka memerlukan pekerja-pekerja dan kita berharaplah pengusaha-pengusaha tidak menggunakan pekerja-pekerja yang sah lah, jangan ada yang tak sah, yang illegal. Dan untuk benteng ini salah satu untuk menghalang daripada kegiatan illegal imigran ataupun pendatang-pendatang yang daripada luar yang masuk bukan melalui jalan yang sah. Berikutan itu, pihaknya mengukuhkan lagi benteng di kawasan sekitar pantai termasuk Bukit Malut bagi mengelak pencerobohan berlaku. Beliau berkata selain kemasukan migran, pihaknya juga akan memantau kemasukan barangan terlarang seperti senjata api dan dadah. Katanya bagi mengekang pencerobohan itu berlaku, pihaknya menempatkan anggota dari pelbagai unit seperti bahagian siasatan jenayah narkotik JSJN, pasukan gerakan am PGA, Jabatan Siasatan Jenayah JSJ. Kamarul Zaman memaklumkan 30 anggota akan melakukan pemantauan 24 jam sambil dibantu unit drone PDRM. Terdahulu Datuk Kamarul Zaman meninjau pantai Teluk Nibong dan pantai Pasir Tengkorak dalam benteng bersama pasukan JSJ dari Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Kedah dan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Langkawi. Sementara itu di Branang, Selangor, 7 kontena yang menjadi kawasan penempatan pekerja asing dijadikan pusat aktiviti tidak bermoral seperti persundalan. Perkara itu disedari selepas Jabatan Imigresen mengesan kehadiran wanita warga Vietnam dalam Ops Parti malam semalam. Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Datuk Indra Khairul Zaimi Daud berkata, penempatan itu bukan sahaja tidak mengikut spesifikasi dan prosedur operasi standard yang ditetapkan, bahkan tempat tinggal berkenaan didapati sesak, kotor kerana tiada sistem kumbahan dan perparitan yang sempurna. Operasi bermula jam 11 malam itu berjaya memeriksa seramai 326 warga asing. Ketika serbuan, ada yang cuba meluluskan diri ke dalam semak dan bersembunyi di ruangan khas. 297 daripada mereka ditangkap atas pelbagai kesalahan seperti tinggal lebih masa dan tiada dokumen perjalanan diri. Immigration mendapati terdapat kehadiran warga asing wanita khususnya daripada Vietnam dalam satu jumlah yang agak ramai, dan kehadiran mereka ini menimbulkan keraguan tentang aktiviti sebenar yang mereka jalankan kerana disyaki bahawa kemungkinan berlaku aktiviti-aktiviti yang tidak bermoral juga di penempatan pekerja asing ini. Soal siasat mendapati kebanyakan warga asing itu bekerja di kawasan pembinaan dan kilang berdekatan serta peniaga kuih. Ramai didapati tinggal lebih masa sejak tahun 2019. Kesemua tangkapan dibawa ke Ibu Pejabat Imigresen Putrajaya untuk dokumentasi. Di Kelantan, penguasa maritim terpaksa mengharung ombak setinggi 3 meter dalam hujan lebat ketika menunda 2 bot nelayan Vietnam yang ditangkap semasa merompak hasil laut negara.
Timbalan Pengarah Operasi Maritim Kelantan, Komander Maritim Khairun Dalilah Baharin berkata, anggotanya terpaksa mengambil masa lebih 40 jam untuk menunda kedua-dua bot berkenaan ke jeti maritim Tok Bali. Semasa dibawa pulang tu cabarannya antaranya adalah jarak yang jauh lah daripada Muara Tok Bali ini, iaitu menjangkau 115 batu. Yang keduanya, keadaan hujan lebat semasa membawa pulang. Keadaan salah satu bot juga rosak dengan angin, cuaca dan angin ketika itu adalah 40 km sejam dan ombak setinggi 2.5 meter. Dalam kejadian pada Selasa lepas, Maritim Malaysia berjaya menahan 2 bot nelayan Vietnam yang menceroboh dan menjalankan aktiviti menangkap ikan di perairan Kelantan pada jarak lebih kurang 114 dan 115 batu nautika daripada Muara Tok Bali. Ketika dirapati, kedua-dua kapal itu bertindak melarikan diri menuju ke sempadan perairan Vietnam dan berjaya dipintas dan ditahan di kedudukan lebih kurang 13.5 batu nautika dari sempadan perairan Vietnam. Kesemua mereka yang ditahan termasuk tekong dan kru adalah warga negara Vietnam berumur dalam lingkungan 20 hingga 48 tahun, termasuk 2 remaja berusia 14 dan 17 tahun dan kesemuanya tidak mempunyai sebarang dokumen pengenalan diri yang sah. Nilai rampasan termasuk 2 bot hasil ikan seberat 500 kg, bekalan diesel sebanyak 6,000 liter dan peralatan menangkap ikan dianggarkan RM3 juta. Jika sabit kesalahan, tekong boleh didenda sehingga RM6 juta dan RM600,000 ke atas setiap kru mengikut Seksyen 25(A) Akta Perikanan 1985. Sebuah kereta jatuh apabila sebahagian daripada tembok penahan tebing dekat Lengkok Halia, Pulau Pinang runtuh pagi tadi. Datuk Bandar Pulau Pinang, Datuk Yu Tung Siang berkata pihaknya menyedari beberapa rekahan berlaku pada struktur tembok penahan itu semalam sebelum menasihatkan orang ramai supaya mengalihkan kenderaan masing-masing dari kawasan terbabit. 6 kenderaan yang diletakkan bersebelahan dengan tembok penahan itu, namun hanya 5 pemilik berjaya mengalihkan kenderaan. Sebahagian daripada tembok penahan runtuh sekaligus menyebabkan kereta terbabit turut jatuh bersama. Pihaknya ketika ini menunggu laporan berhubung insiden terbabit daripada Jabatan Kerja Raya JKR dan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS sebelum merangka tindakan selanjutnya. Sementara itu, JKR Daerah Timur Laut menerusi kenyataan di Facebook mengumumkan penutupan laluan di bahagian belakang Lengkok Halia. Katanya tindakan itu berikutan mendapan permukaan jalan berdekatan laluan air di kawasan terbabit. Di Perak, kira-kira 300 penduduk di Taman Puncak Jelapang Maju Ipoh hidup dalam kebimbangan berikutan risiko tanah runtuh di lereng bukit berhampiran kawasan kediaman mereka. Satu mendapan tanah sepanjang hampir 10 meter di tepi laluan utama kawasan perubahan terbabit yang berlaku Selasa lalu menambahkan lagi keresahan penduduk di situ. Wakil penduduk Azhar Muhammad, 53 tahun berkata, mendapat itu dipercayai berlaku akibat hujan lebat selain kesan kerja-kerja mengorek tanah yang dijalankan sebuah syarikat di kawasan bersebelahan. Menurut Azhar, kerisauan mereka bertambah kerana gegaran boleh dirasai apabila kerja-kerja mengorek tanah dilakukan yang boleh menyebabkan berlaku pergerakan tanah di kawasan itu. Kami harap begitulah supaya dapat dihentikan dan dapat membaik pulih lah apa yang rosak tu kan. Kalau saya Cik Azhar risau tu risau takut kereta termasuk lalu ke, anak-anak jatuh lalu lubang ke? Ya, itu saya risaulah berkenaan tu lah. Kereta termasuk kat sana ke bila tanah runtuh dan mana tahu ada anak-anak yang lalu sini naik basikal ke kan. Kami risau pasal tu lah. Seorang lagi penduduk, S. Sundra Linggam, 64 tahun berkata, kebimbangan penduduk mengenai perkara itu telah dilaporkan kepada pihak berkaitan agar tindakan segera dapat diambil. Menurut pesara guru itu, mereka tidak menolak pembangunan namun ia perlu dilaksanakan dengan mengambil kira keselamatan dan kesejahteraan penduduk. Jadi kami merayu, kami mohon dengan jaksa baik, semoga DBI, Dewan Bandaran Ipoh, bahagian pengarah kejuruteraan
tolonglah datang, perhatikan sendiri apa yang kita menyatakan ini adalah satu realiti atau sebaliknya. Katanya kawasan perumahan terbabit yang dulunya menghijau dengan pokok kini hampir kosong dan diganti dengan kerja-kerja pembangunan. Justru ujar beliau, penduduk di situ memohon pihak berkuasa turun padang untuk memantau agar tidak berlaku sebarang kejadian buruk. InsyaAllah selepas ini kucing jalanan diselamatkan. Bertemu kembali, seorang penolong pegawai tanah mengaku tidak bersalah atas 6 pertuduhan menerima suapan daripada seorang ahli perniagaan. Rasuah tersebut membabitkan tugasan Muhammad Faris Romli sebagai penjawat awam di Unit Penguatkuasaan Pejabat Daerah dan Tanah Bentung. Berdasarkan kertas pertuduhan, tertuduh didakwa menerima antara RM100 hingga RM400 melalui pemindahan wang dalam talian dilakukan ahli perniagaan terbabit. Dia didakwa melakukan kesalahan itu antara 10 Februari hingga 17 September tahun lalu di sebuah bank dekat Bandar Bentung. Jumlah keseluruhan transaksi pindahan wang dalam talian diterima tertuduh ialah RM1,400. Sabit kesalahan boleh dipenjara 2 tahun atau denda atau kedua-duanya. Kes akan disebut semula 1 November depan. 998 kawasan sekitar Selangor akan mengalami gangguan bekalan air berjadual bermula 13 Oktober 9 pagi hingga 16 Oktober. Ketua Pegawai Eksekutif Pengurusan Air Selangor Sdn Bhd Air Selangor, Suhaimi Kamar Zaman berkata, gangguan disebabkan loji rawatan air Sungai Selangor Fasa 1 LRE SSP1 akan dihenti tugas untuk memberi laluan kepada pelaksanaan kerja-kerja penambahbaikan dan penyelenggaraan aset-aset kritikal. Petaling, Kelang, Shah Alam, Gombak, Kuala Lumpur, Hulu Selangor, Kuala Langat dan Kuala Selangor adalah antara kawasan yang disenarai akan terjejas oleh gangguan bekalan tersebut. Bekalan air akan diagihkan secara berperingkat kepada pengguna bermula 5 petang 14 Oktober selepas kerja-kerja penambahbaikan dan penyelenggaraan disiapkan dan sistem pengagihan bekalan air kembali stabil. Kerja-kerja berkenaan sebelum ini dijadualkan pada 2019 dan seterusnya pada 2020, namun ia ditangguhkan disebabkan insiden pencemaran air yang mengakibatkan berlaku gangguan bekalan air secara besar-besaran. Air Selangor akan menggerakkan 105 lori tangki air dan menyediakan 18 pili air awam untuk kemudahan pelanggan yang memerlukan bekalan air sepanjang tempoh gangguan bekalan. Pengguna yang terjejas dinasihatkan supaya menyimpan bekalan air yang mencukupi dan menggunakan air secara berhemah sepanjang tempoh berkenaan. Prihatin dengan nasib mangsa kepala air di Yan Kedah, syarikat terkenal jualan telekong Siti Khadijah Apparel Sdn Bhd tampil membantu dan memberi sumbangan bernilai RM15,000 kepada penduduk tempatan yang terkesan. Misi Santuni Yan Kedah itu merupakan sebahagian daripada tanggungjawab sosial korporat mereka, SK Cakna, dengan kerjasama Pertubuhan Kebajikan Ikrar Negeri Kedah, Ikrar Bantu. Program bantuan yang diadakan pada 10 hingga 12 September lepas telah membantu sebanyak 20 buah keluarga. Antara sumbangan yang diberikan pihak Siti Khadijah adalah berupa wang tunai, telekong, sejadah serta pelitup muka pakai buang. Kita pergi ke kampung-kampung yang paling kurang mendapat bantuan. Kita tak bawa makanan, kita tak bawa makanan-makanan yang asas tu, bukan, tapi kita bawa hantarkan telekong yang mungkin boleh menceriakanlah hati mereka dan juga sejadah. Selain daripada itu, kita juga sediakanlah cash untuk mungkin membantu mereka lah untuk mendapatkan atau apa-apa yang mungkin mereka lebih perlukan, ya, dan juga mungkin untuk menampung kos membaiki rumah-rumah mereka yang rosak. Dalam pada itu, sukarelawan SK yang diketuai oleh Muhammad Munzir sendiri telah menyertai aktiviti gotong royong membaik pulih rumah pam air yang terletak 300 meter dari Gunung Jerai, melawat kerosakan tapak chalet Salak Danai serta membersihkan surau dan rumah penduduk Kampung Setul. Susulan itu, SK Cakna melancarkan kempen #KitaAda untuk orang Yan bagi dapat membantu lebih banyak penduduk yang terkesan.
Orang ramai yang ingin menyalurkan sumbangan boleh layari laman sesawang www.sitikhadijah.com dan klik pautan Kita Ada. Siti Khadijah Apparels yang Berhad merupakan penerima program peningkatan Enterprise Bumi-Putera BEEP di bawah SME Corporation Malaysia. Kini syarikatnya telah berkembang luas dengan lebih 30 cawangan butik di seluruh Malaysia serta 3 di Indonesia. Selain telekung, SK turut menawarkan koleksi pakaian khas untuk jemaah umrah dan haji, hijab, sarung lengan, jubah, baju kurung tradisional serta pelbagai aksesori lain. Prihatin dengan nasib kucing jalanan yang terbiar tanpa penjagaan sempurna dan ada kalanya kelaparan dan didera, Kelab Kucing Malaysia mengadakan program pemberian vaksinasi kepada 100 ekor kucing terbiar di Ampang, Selangor. Presidennya Khalid Rashid berkata, projek tanggungjawab sosial korporat CSR itu bakal diperluaskan di kawasan lain seluruh negara. Menurut Khalid, dalam program ini, kucing-kucing terbiar diberi vaksinasi di Kelab Kucing Malaysia Cat Shelters Taman UK's Bestari. Selain di Selangor, pihaknya juga merancang program serupa di Melaka, Pulau Pinang dan Johor dengan kerjasama kerajaan tempatan. Ini adalah tanggungjawab menjaga haiwan. Kesian ke haiwan tu di luar sana tidak ada makan, tak ada minum. Jadi orang membuang-buang. Itu tak apa. Kalau orang tak suka kucing, tak apa. Jangan dera kucing. Projek Give Back to Society adalah usaha daripada Persatuan NGO Suara Animal Malaysia dipimpin Presidennya Nasrik Ismail Sabri. Tujuan utama persatuan ini sebab adalah untuk menyeru government, kerajaan untuk tubuhkan animal police. Animal police ni sebenarnya ada di Turki, Australia, Amerika, di mana animal police ni seperti polis kita. Polis di Malaysia, tapi bayangkan itu, tapi fokus kepada animal. Okey, sekiranya animal tu contoh kita dengar dia didera oleh jiran. Okey, kita dengar. Kita akan ada helpline. Kami ada orang kata tu tanggungjawab CSR lah. Jadi kami sponsor pemvaksinan lebih kurang dalam 100 dosis untuk kucing-kucing yang telah diselamatkan. So kucing-kucing yang mana yang sihat ni kita akan buat pemvaksinan. Pemberian vaksin kepada kucing jalanan yang diselamatkan mampu melindungi haiwan comel itu daripada dijangkiti penyakit berbahaya. Menyusul selepas ini, kapasiti jemaah umrah ditambah. Bertemu kembali, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mengumumkan kapasiti harian bagi jemaah umrah kini dinaikkan kepada 100,000 orang bermula hari ini. Bilangan jemaah solat fardu turut dinaikkan kepada 60,000 orang. Kementerian tersebut membuat penyelarasan dengan agensi berkaitan dalam melaksanakan pelan strategik yang menumpukan kepada kesihatan dan keselamatan sebagai persediaan menerima 3.5 juta jemaah serta pengunjung sebulan. Pada awal bulan lalu, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mengumumkan seramai 10 juta jemaah sudah mengerjakan ibadah umrah sejak pelancaran model umrah yang selamat pada 4 Oktober 2020. Selain itu, kementerian turut memaklumkan lebih 12,000 visa telah dikeluarkan oleh Kerajaan Arab Saudi bagi menyambut kedatangan jemaah dari pelbagai negara sejak 10 Ogos lalu. Sementara itu, Jabatan Tertinggi bagi Hal Ehwal Masjidil Haram dan Masjid Nabawi berkata pihaknya bersedia menerima kedatangan lebih ramai jemaah dari dalam serta luar Arab Saudi dan menyediakan perkhidmatan terbaik untuk memudahkan segala urusan jemaah. Seorang gadis Muslim menjadi calon paling muda dalam pilihan raya Datuk Bandar Rom dan Majlis Bandaran yang akan diadakan pada 3 dan 4 Oktober depan. Pelajar jurusan Undang-Undang Mariam Ali, 20 tahun, berjanji sekiranya dipilih akan memastikan suara golongan muda, dewasa dan golongan memerlukan di bandar itu didengari. Memetik laporan Arab News, Mariam merupakan calon mewakili Parti Demo Solidariti dan Demokrasi yang menyokong bekas Menteri Kewangan Itali Roberto Gualtieri. Mariam juga memaklumkan bahawa dia sudah banyak bertemu dengan orang ramai secara peribadi sepanjang kempen bagi mendengar isi hati mereka. Jelas Mariam, dia bukan bertanding bagi mewakili orang Islam di Itali tetapi bertanding sebagai penduduk Itali dan Rom.
Sebagai anak muda, Mariam mahu memberi galakan kepada golongan muda supaya memberikan lebih banyak sumbangan kepada negara. Mariam melancarkan kempen secara digital dengan menggunakan saluran media sosial bagi menyebarkan mesej serta berkempen bagi mendapatkan undian. Setelah setahun tertangguh ekoran pandemik COVID-19, Dubai Expo 2020 membuka tirainya. Expo yang menelan belanja $7 bilion Amerika itu dirasmikan putera mahkota Sheikh Hamdan bin Muhammad bin Rashid Al Maktoum. Upacara pembukaan gilang gemilang dan penuh warna-warni berlangsung di Al-Wasl Plaza. Ini kali pertama Expo antarabangsa itu diadakan di negara Asia Barat. Dianggarkan lebih 190 buah negara menyertai Expo itu bermula hari ini. Dengan tema menghubungkan minda dan membina masa depan, Expo itu memaparkan pameran budaya, teknologi serta seni bina dari seluruh dunia. Ia turut mengetengahkan isu global termasuk perubahan iklim, konflik serta cabaran ekonomi semasa. Dubai Expo 2020 sepatutnya diadakan pada 20 Oktober tahun lalu sehingga 10 April 2021, namun ditangguhkan ekoran pandemik COVID-19. Ia berlangsung bermula hari ini hingga 31 Mac 2022. Sekian berita Al-Hijrah malam ini. Jangan lupa saksikan Globe Al-Hijrah Arab 8.45 malam ini di Facebook TV Al-Hijrah. Saya Adik Masyahrum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Ini